بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال الله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Ali Imran ayat 187 muka surat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Qala wa idz, dan ingatlah, akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab, ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diberikan kepada mereka itu Alkitab. La tubayyinunnahu linnas, hendaklah mereka menjelaskan kandungan di dalam kitab suci itu kepada manusia. Wala taktumunahu, dan mereka dan kamu jangan menyembunyikannya. Dalam ayat yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala telah mengambil
satu persetiaan, satu perjanjian dengan golongan Ahlul Kitab, itu mereka yang diturunkan kitab-kitab suci daripada langit, kitab Taurat dan juga kitab Injil, bahawa mereka hendaklah menjelaskan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab suci itu, dan mereka tidak boleh menyembunyikannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itu amanah yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan kepada mereka. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menceritakan tentang bahawa dia telah membuat persetiaan dengan umat-umat yang terdahulu yang diturunkan Alkitab, tetapi ibrahnya ialah untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibrahnya ialah untuk kita. Bukan bila Allah cerita tentang umat yang sebelum kita, diceritakan di dalam Al-Quran hanya untuk menceritakan tentang umat yang sebelum kita, tetapi ialah sebenar-benarnya untuk kita. Sebab tu kata ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. I'tibar yang umum itu, i'tibar itu ialah untuk umum kepada mereka dan buat kita, tidak kepada khususus sabab, iaitu diturunkan ayat Quran itu khusus untuk ahli kitab, bukan untuk mereka semata-mata, tapi i'tibar buat semua. Maka Al-Quran yang kita baca saban hari, dan kita menemui pelbagai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka semua itu ialah untuk diambil pengajaran oleh kita saban hari. Apa dia suruhan Allah dan apa dia larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab perintah Allah itu wajib, larangan Allah itu wajib. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu wajib dilaksanakan. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu wajib ditinggalkan. Maka Al-Quran dengan jelas menyebut dalam ayat yang berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf ayat 108. Allah kata, wahai Muhammad, qul, katakan, hadhihi sabili, ini ialah jalanku, ad'u ila Allahi ala basirah, aku menyeru kepada Allah dan ajakkan ku jelas, ana wa man ittaba'ani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku dan sesiapa yang mengikutku. Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seruan Allah kepada agamanya jelas. Tidak ada sedikit pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad samar-samar, perkara kesamaran ataupun cuba untuk berselindung. Allah Subhanahu wa taala ataupun Islam dengan jelasnya menunjuk Islam menyuruh kepada apa, dan kita umat Islam
dalam kita mengajak orang kepada Islam tak boleh bersembunyi dan berselindung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu agenda yang tersembunyi dalam ajakan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini agama kita. Begitulah ajakan orang kepada Islam pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sebuah badan dakwah ataupun kita sebuah gerakan Islam, orang tahu agenda kita apa. Agenda kita ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam, misalnya di dalam negara ni. Maka contoh, jelas orang tahu kita ajak apa. Dia tak boleh bersindung, sehingga orang Islam pun jelas, orang bukan Islam pun jelas apa ajakan kita. Kalau kita cuba berselindung, itu bukan ajaran agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti fahaman Syiah. Syiah ni dia ada satu konsep dia panggil taqiyah. Taqiyah ni dia tak mau menjelaskan tujuan dia. Dia menyembunyikan tujuan dia sebab dia ada agenda dia. Islam jelas dia ajak pada apa? Supaya kita termasuk di dalam kejelasan Islam. Seperti benar yang Tuhan nak qul, katakan olehmu wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, mana inilah agamaku. Wahai Muhammad, katakan pada manusia, ad'u ila Allahi ala basirah, aku mengajak kamu kepada Allah ala basirah. Ajakanku jelas seperti jelasnya matahari, nampak terbentang matahari, tidak ada yang tersembunyi di balik ajakanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah orang yang mengikutku. Maknanya kalau kita mengikut ajaran Islam ataupun kita mengikut Rasulullah, itulah perjalanan, itulah yang kita kata jejak yang Nabi tinggalkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Liyablugha syahidu minkumul ghaibah farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqihin. Dalam satu hadis Nabi kata, hendaklah menyampaikan oleh orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Hendaklah menyampaikan orang yang hadir daripada kamu kepada orang yang tidak hadir. Farubba hamili fiqhin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin seseorang yang telah faham, bila dia sampaikan yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang yang lebih faham daripada dia. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqihin. Mungkin seseorang yang dikatakan faham sebenarnya laisa bifaqihin, sedangkan dia masih belum faham lagi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita main ngaji ni. Bila kita main mengaji, Nabi suruh kita menyampaikan kepada yang tak sampai. Nabi suruh kita menyampaikan kepada yang tak mai. Balik rumah, dia kadang-kadang yang mai tu isteri, suami hantar. Dia mai hantar, lagi sejam dia mai pula. Sahadat Sayyidina Muhammad. Kebanyakan orang lelaki double standard. Yang mengaji bini, abang tak payah mengaji. Banyak macam tu lah masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia tahu, dia bukan ada ilmu pun, tapi dia malah masalah Sayyidina Muhammad. Yang lagi para isteri naik kereta,
Peristeri kena habaq kat abang. Tak apa, terima kasih abang sebab bagi saya main mengaji. Tapi saya nak sampai kat abang apa kami mengaji hari ini. Nabi suruh. Pasal apa? Kadang-kadang kita ni berasa macam faham cerita-cerita kat abang, abang lagi faham. Contohnya Sahadat Sayyidina Muhammad. Abang tu dia boleh buat syarahan pula, syarahkan pula begini. Wih, abang hebat ni. Abang faham daripada yang ya, begitu maksud dia. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat, ada Sayyidina Muhammad yang mereka tak sempat hadir majlis Rasulullah kalau pagi macam ni. Sebab mereka kerja. Ada yang ke ladang, ada yang berniaga. Jadi bila mana mereka sempat untuk dengar daripada orang yang mengaji pagi. Contohnya, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka mereka yang tak hadir akan menjelaskan kepada orang yang hadir dan kepahaman yang dia miliki selepas dia mendengar apa yang dia dapat lebih daripada orang yang tidak hadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab ilmu ni milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Masalah Sayyidina Muhammad maha berkuasa memberi ilmu pada siapa yang dia nak. Jadi kita ni sebab tu selepas daripada mengaji dia kena ada muzakarah. Sebab tu kata ulama, hayatul ilmi muzakarah. Hidup ilmu itu dengan muzakarah. Sebab itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, para sahabat lepas daripada kuliah besar ni, mereka akan duduk pula di halaqah kecil. 5 orang, 6 orang, 7 orang duduk pula halaqah. Dan mereka kata, hayya bina nu'min sa'ah. Mai sa'ah duduk dengan kami, kita beriman sebentar. Jadi mereka hidupkan pula. Okey, apa yang faham tadi? Orang tu pun menjelaskan kepahaman dia. Enta faham apa? Orang tu pula menjelaskan kepahamannya. Akhirnya mereka dapat berkongsi hang aku terhadap ilmu yang sedikit dapat dicambahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah kelebihan ilmu. Ilmu ni kalau sakat dalam kitab, kita tak bicara, dia tak berkembang. Ala Sayyidina Muhammad. Kita tahu sakat ni, kita berimpun. Contohnya orang USG. Contoh boleh pilih dalam USG ni. Contoh saja. Tuan-tuan nak mempraktikkan yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat ni, kita boleh buh nama macam-macam. Halaqah kecil tu biasa yang orang guna, orang kata usrah, bengkel, apa-apa saja masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita berjumpa di rumah kawan sekian-sekian, kita buat program. Minggu depan rumah orang ni, minggu depan balik sana rumah orang ni, berpindah-pindah rumah masalah Sayyidina Muhammad. Tujuan kita nak ambil sikit, kita nak ambil satu halaqah. Contohnya hari ni, ataupun tuan-tuan tak pakai halaqah hari ni, pengajian hari ni, pengajian ustaz lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bahaskan pengajian hak lepas, pengajian daripada ustaz sekian-sekian lepas maghrib. Okey, semua orang dah catat, ada catatan dia sendiri. Ada 7 orang semua. Okey, mula daripada belah kanan, apa kepahaman anda? Orang seterusnya, apa kepahaman anda? Akhirnya kita akan dapat satu hasil yang sangat baik. Akhirnya subhanallah, selepas daripada 40 halaqah tuan-tuan buat, kita boleh menghasilkan satu buku contohnya. Jadi apa? Di projek ekonomi masjid sebagai contoh. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad cari pula sponsor. Sponsor ni dia bayar semua buku ni, kita edarkan, bagi cuma pada orang lain contohnya. Maka subhanallah, dia berguna daripada satu himpunan yang besar mengaji. Lepas tu kita
Tambahkan ilmu. Ilmu ni kalau sakat dalam kita mengaji ni tak berkembang. Bila kita sampaikan, barulah dia berkembang. Maka sebab itulah berkembang. Contohnya fiqh Imam Syafi'i. Sampai hari ini orang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi berkembang sampai hari ini. Begitu juga mazhab Imam Malik, mazhab Maliki berkembang sampai hari ini. Begitu juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali berkembang sampai hari ini. Pasal apa? Sebab perbicaraan tak pernah habis di tempat pengajian. Jadi mereka berkembang sampai hari ini. Perbahasan ulama masih membahaskan, masih meneruskan asas daripada mazhab hari itu, dengan sebab share ataupun perkongsian yang mereka kongsi sama-sama mereka, sehingga dia tidak terbatas di atas zaman, dia melepasi zaman demi zaman sampailah hari kiamat. Sebab tu Nabi kata, hendaklah menyampaikan orang yang hadir kepada orang yang tak hadir. Mungkin orang yang kata faham, dia menyampaikan pada orang yang lebih faham lagi. Mungkin orang yang kata dia faham, dia tak faham pun. Dan orang yang disampaikan itu akan memahamkan pula pahaman hang salah tu. Sebenarnya macam ni. Ni siapa kata ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi kita bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Nabi kata, sesiapa yang menyuruh kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, dia mendapat pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutnya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak kurang dia mendapat pahala itu daripada pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, begitu juga orang yang menyuruh kepada kebatilan, kana alaihi min al-ithmi, maka dia mendapat dosa mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikutnya, la yanqusu dzalika min asamihim syai'a, tidak mengurang sedikit pun dosanya dengan dosa-dosa orang yang mengikutnya sedikit pun. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Kak Salwa. Contoh, Kak Salwa jadi ketua kelas ala sayyidina Muhammad. Pengajian hari ini contohnya, ataupun siapa-siapa saja, dia dapat poster hari ini, dia pun blast. Dia masuk dalam grup tu, dia masuk dalam grup ni, masuk dalam grup, semua grup masuk. Akhirnya daripada grup ni mai 3 orang, daripada grup tu 10 orang, daripada grup ni mai 5 orang. Akhirnya jadi macam ni contohnya. Sahadat Sayyidina Muhammad. Orang yang belas tu dapat dah pahala. Lepas tu orang yang main ni dapat pahala. Dan pahala yang diperoleh setiap orang ni tak sama. Dia ni 10, dia ni 20, dia tu 70, dia tu 100, dia tu 80. Akhirnya himpun pahala tu. Sahadat Sayyidina Muhammad, himpun pahala semua yang hadir ni, campur, dapat kepada Kak Salwa, dapat kepada yang share, yang belas poster tadi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a,
tak kurang sikit pun daripada pahala-pahala mereka itu semuanya. Sebab itu di Kedah kami ni ada satu orang Cikgu Soekarno. Cikgu Soekarno ni orang hebat sebab dia tak ada sukar sama sekali. Soekarno, semua mudah. Satu masa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika almarhum Dr. Harundi masih ada, Cikgu tak payah mengajar, cikgu atur program je, cikgu akan mendapat pahala semua orang yang hadir. Jadi motivasi kat dia, dan dia tak pernah rasa lemah untuk mengatur program sebab motivasi yang didapat daripada Tuan Harundi masalah Sayyidina Muhammad sebenarnya bersumberkan daripada hadis yang kita baca ni. Begitu juga orang yang buat jahat, dia menganjurkan konsert di Kelantan contohnya, dia menganjurkan konsert di mana-mana. Jadi semua tu boleh dosa dia dapat dah. Dosa orang tu. Berapa ramai kehadiran, dosa akan ditapuk ke atas dia. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka orang yang faham hadis ini, dia tak berani nak ajak orang buat jahat. Sebab yang dia dapat, Nabi kata la yanqusu dzalika min asamihim syai'a, tak kurang pun, campur-campur semua dosa-dosa orang tu sedikit pun tak akan kurang, dia akan dapat semua dosa-dosa mereka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini maknanya kalau kita yang duk atas kebenaran ni, masalah Sayyidina Muhammad, dapat poster jangan simpan seorang, hantar. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita akan mendapat pahala tak kurang sedikit pun yang Allah kurnia kepada kita semua. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita sebut, qala man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithlu ma fa'ilihi. Sesiapa yang menunjuk kepada kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya lepas kena Covid, saluran kengkung jadi sempit, masuk yang sikit batuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kita SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang tunjuk orang satu kebaikan, orang tu buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan dia akan mendapat kelebihan ataupun pahala orang yang melakukan. Inilah kelebihan seorang pendakwah. Begitu juga kelebihan tutup guru pondok dan juga para asatizah yang mengajar. Kadang-kadang tutup guru ni dapat kelebihan yang tak padan dengan yang dia bagi ke orang. Tutup guru ni, yang pertama sekali dia jangan lupa bahawa kalau dia sampaikan, dia kena buat. Sebab Tuhan terpelak dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sangat kemurkaan Allah kepada kamu kata yang kamu tak buat. Siapa yang nak kata sesuatu, dia mesti set, insya-Allah aku buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang tok guru, dia mengajar, tiba-tiba satu orang nak murid angkat tangan. Tok guru nak tanya, apa hukum puasa pada hari Khamis? Saala Sayyidina Muhammad. Kata tok guru nanti saat, aku tak jawab lagi, minggu depan aku jawab.
Anak murid ni kata, ish Tok Guru hak tu pun nak tunggu minggu depan. Akhirnya minggu depan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad kata, Tok Guru mana minggu lepas tanya bab puasa Khamis. Saya Tok Guru, puasa hari Khamis hukumnya sunat. Faham dah? Faham Tok Guru? Tok Guru baca kitab. Dia kata nak kata hak tu ya seminggu. Akhir muskil. Dia pun jumpa Tok Guru, tanya, Tok Guru pasal apa yang sampai seminggu nak kata sunat ya? Aku ambil masa seminggu sebab aku nak buat dulu yang aku nak kata. Faham tak? Jadi aku nak amal dulu puasa hari Isnin, hari Khamis tu, lepas tu baru aku nak kata. Tu nampak mereka sangat amanah pada ilmu pengetahuan. Sebab kalau dia habang, dia tak buat, orang tak boleh buat. Sebab ilmu ni dia perpindahan daripada hati guru ke hati murid. Ada Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Tok Guru baca bab sabar. Kita kalau kita diuji, kita kena sabar. Tok Guru pun cakap bab sabar sejam. Tapi Tok Guru sendiri pun tak sabar. Anak murid tak akan faham sabar tu apa. Tapi kalau Tok Guru, masalah Sayyidina Muhammad, sebelum dia mengajar, dia sendiri pun orang yang dalam hidup menghadapi pelbagai ujian dan dia sabar. Ketika tu anak murid dia akan faham makna sabar. Mana boleh melakukan sabar di dalam hati. Pasal Tok Guru dah sabar. Dia ilmu ni dia satu pemindahan. Macam Bluetooth. Tak dekat-dekat handset, lepas tu dia pi. Itulah ilmu. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kita yang boleh beramal dengan ilmu ni sebab Tok Guru buat. Kalau Tok Guru tak buat, tak boleh buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu setiap yang kita nak amal, kita kena mengaji. Kalau kita baca saja, kita tak ada guru, tuan-tuan, susah kita nak amal. Kita kena bawa kitab pergi kata guru, Tok Guru baca sikit, hurai sikit, baru boleh kita amalkan ilmu yang kita baca. Subhanallah, ni kompleks ataupun uniknya hubungan di antara guru dan murid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu dulu-dulu orang tanya, Tok Guru dia siapa? Orang tak tanya dia mengaji mana. Hari ni orang tanya, dia ngaji mana? Al-Azhar. Oh, dia ngaji mana? UIA. Orang dulu-dulu tanya, siapa Tok Guru dia? Sebab dia ialah bayangan mursyid dia. Dia ialah bayangan guru dia. Dia terjemahan daripada ustaz dia. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka kelebihan Tok Guru ialah anak murid beramai. Tok Guru sakat cukup dia amal sekali ya. Sebab dia hak dia nak kata, dia mesti amal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Lepas tu anak murid amai, anak murid amai. Jadi siapa dapat pendapatan banyak? Tok Guru. Contoh, Tok Guru ajak anak murid semayang. Ramai tak anak murid semayang? Banyak. Tak usah kata semayang, Tok Guru ajak anak murid baca suratul Fatihah, bacaannya betul. Akhirnya orang pun dengar, orang pun amal. Yang amal tu banyak, satu pondok, satu madrasah, orang-orang mengamalkan bacaannya betul. Semayang yang betul, sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi kalau 1000 orang semayang, setiap semayang waktu orang Tok Guru dapat. Faham tak? Semayang 5 waktu sehari semalam. Tu tak kira lagi hak dia semayang sunat. Sahabat Sayyidina Muhammad, dia dapat. Tok Guru dapat semua pahala semayang anak murid dia. Lepas tu kawan yang reti semayang ni pula ajak pula anak-anak semayang di rumah. Lepas tu pula di kalangan anak-anak murid ada pula yang hadir Tok Guru pula, ajak pula anak murid depa. Lepas tu anak murid tu jadi Tok Guru pula, ajak pula anak murid lepas tu. Siapa dapat paling banyak? Tok Guru.
Jadi kalau macam tu, siapa dapat paling banyak lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Bila mana kata umat Muhammad, semua mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi itulah yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang amai yang dapat ialah orang yang menyuruh kepada beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kira amal macam mana. Contoh, saya teringat tu masa ayah saya dah cerita, waktu tu tahun 70-an. Ada zaman 70-an ni tak ramai orang yang pakai tudung. Banyak orang yang masih lagi belum bertudung. Salah seorang yang masih bertudung cikgu saya juga, almarhum, dah meninggal. Ayah saya mengajak sekolah tu. Kata ayah saya, Cikgu sembahyang kan? Ya lah cikgu. Tapi cikgu tak dapat pahala cikgu. Sembahyang cikgu Allah tolak. Jangan cikgu Ramli, pasal apa tu? Cikgu tak pakai tudung. Tu point dia. Allah tak terima sembahyang cikgu sebab cikgu tak pakai tudung. Jadi macam mana cikgu? Sebab sembahyang ni, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada senamak sembahyang itu mencegah fahsya' dan munkar. Sembahyang mencegah seseorang melakukan kejahatan. Bila mana kita masih mengekalkan kejahatan, berarti apa? Sembahyang masih belum memberi kesan pada kita. Kalau sembahyang tu memberi kesan, orang tu akan meninggalkan kejahatan. Berarti sembahyang cikgu Allah tak terima lagi. Selop cikgu tu. Tahu selop. Akhir balik rumah, masalah Sayyidina Muhammad, dia fikir panjang. Kalau macam tu berat. Akhirnya cikgu saya tu, dia berubah dengan sebab poin tu ya. Di selama mana cikgu tu pakai tudung, selama cikgu tu pakai tudung, pahala diperoleh oleh ayah saya. Begitu yang dikatakan amalan sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni, kalau kita tak cikgu pun, kalau kita tak ustazah pun, cukup kita cikgu pada anak-anak kita, cukup. Sallallahu alaihi wasallam. Asas lepas sembahyang, asas lepas berpuasa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Asaskan kebaikan-kebaikan. Contoh, kami budak-budak dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak pergi Jumaat, ayah kata ambil 5 kupang sagi buh di tabung masjid. Nak pergi Jumaat pula, ayah kata lah, ambil 5 kupang buh dalam tabung masjid. Akhirnya sampai hari ini, anak-anak, hatta kita semua ni, kalau pergi masjid, bawa duit nak buh tabung masjid. Sayyidina Muhammad, walaupun ayah kita dah mati dah 3 tahun lepas, 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, tapi asas yang kita tanam tu, yang tanam oleh orang tua kita tu, tetap mereka peroleh dalam kubur mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau macam tu, kita harap kita pun sama, setelah anak-anak kita buat baik, yang kita tanam dalam diri mereka. Nabi kata, man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mislu fa'ilihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala idza mata ibnu Adam. Nabi kita bersabda lagi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nabi kata, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya, melainkan 3 perkara. Amalan ni tak putus dengan mati seseorang, iaitu 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang diambilkan orang manfaat daripadanya, aw waladin salihin yad'u lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun anak soleh yang selalu mendoakan bagi dia. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang jariah. Jariah maknanya
yang pahalanya tetap jalan. Ada sedekah yang kita bagi, pahala tu terhenti. Bagi dapat 10. Cakap tu ya. Kalau kita bagi 10 dapat 100. Kita bagi 100 dapat 1000. Dia terhenti tang tu. Dia tak bertambah. Tapi ada sedekah yang pahalanya bukan setakat bagi 10, dia berhenti tang 100. Bagi 100 berhenti setakat 1000. Dia akan bertambah lagi 1000, 2000, 3000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 3 juta, 4 juta. Lagi tak mati, lagi tak kiamat, tambah. Apa dia tu? Sedekah yang kita buat dalam bentuk wakaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dengar orang nak buat masjid, kita tak perlu pun kita jumpa dengan bendahari dia pun, tapi tabung tu ada dalam hati kita. Ni aku nak buat wakaf, aku buat duit ni, aku nak wakaf pembinaan masjid, aku nak wakaf pembinaan surau, aku nak wakaf pembinaan rumah anak yatim, aku nak wakaf pembinaan tahfiz. Salah Sayyidina Muhammad. Buhlah tu, pahala tu dia beranak. Dia beranak, tambah. Tak habis-habis. Ya subhanallah. Tapi kadang-kadang orang ni dia tak puas hati, dia kena abang orang lah. Dia nak hantar slip ada hati yang dia hantar tu, dia nak hantar slip. Tak payahlah, Tuhan cukup, Tuhan tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sedekah jariah, sedekah yang dibuat berpanjangan. Dulu satu masa orang nak buat rumah anak yatim di Kedah. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang tok guru, Tuan Guru Haji Yusuf, satu orang perempuan main jumpa tok guru tolong doa, rumah tangga kami berantakan. Salah sayyidina Muhammad, minta tolong tok guru doa bagi aman balik macam selalu. Kata tok guru, insya-Allah balik sebulan mai pula. Pasal kata tok guru, saya nak doa, saya nak bayar hajat supaya Allah pulihkan balik. Sebulan orang puan ni mai hari tu muka masam mencuka. Hari ni dia manis macam syurga. Salah Sayyidina Muhammad. Mai rupa-rupanya rumah tangga dah aman dah mai. Kata tok guru, alhamdulillah. Tapi waktu nak balik, dia bagi satu sampul kata guru terbaik. Salah Sayyidina Muhammad. Bila dia balik, salah Sayyidina Muhammad, tok guru kira duit yang orang tu bagi. Orang tu tinggalkan duit sebagai tanda syukur, terima kasih kepada guru sebab tolong doa. Kira tengok 10,000 dia tinggal kepada guru. Nilai kebahagiaan yang dia dapat. Doa untuk guru yang mahal itu harga 10,000. Hatulah yang boleh dia bagi kepada guru sebagai tanda terima kasih. Bila dia balik, salah selamat Tok Guru di Yusof, dia bagi untuk orang buat rumah anak yatim tu 9,000. Dia ambil kat dia 1,000 saja. Kalau kita ambil 9, kita bagi 1,000. Betul tak? Tok Guru ambil 1,000, Tok Guru bagi ke rumah anak yatim untuk wakaf pembinaan tu 9,000. Tengoklah berapa tahun dah orang guna. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke, 12 tahun ke, pahala tu duduk berjalan. Tak berhenti-henti pahala tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka alert, ambil perhatian terhadap kepentingan wakaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ada sedekah yang kita buat dalam bentuk wakaf untuk pahala kita berpanjangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi mana-mana orang yang buat sedekah wakaf, jadi cukuplah untuk dia duduk dalam kubur esok, pahala dia tak habis. Salah Sayyidina Muhammad. Selagi mana dunia masih belum kiamat, jadi duk dapat pulangan.
Jadi atas seolah dapat kita kata wakaf ni adalah satu pelaburan. Yang pelaburan kita berniaga dengan Tuhan, jadi dia tak habis-habis. Selagi mana dunia ada, dunia masih belum kiamat, kita mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita mendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pahala daripada kelebihan wakaf. Yang kedua, tak ada duit, tak ada harta nak buat, tapi ada ilmu, au ilmin yuntafa'u bihi, adapun ilmu yang diambil manfaat orang daripadanya. Tak mesti kita alim, tapi kita mengaji, dapat belas. Contoh, ada orang yang dia tak cepat. Satu masa tu saya kuliah sejam bab alamat kiamat. Kuliah sejam bab alamat kiamat. Lepas bayar Isyak balik. Tengah jalan, dalam 5 minit berhenti traffic light, buka handset. Loh, habis dah. Dia tulis semua dah. Berarti ilmu yang kita dapat dah dimanfaatkan. Maknanya selagi mana tulisan tu tak habis, masih kekal, maka selama itulah orang yang menyampaikan ilmu mendapat manfaat. Mungkin dia bukan orang alim pun, tapi dia pencatat yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selama tu, selagi mana orang mengamalkan yang dia sampaikan, maka dia mendapat kelebihan daripada ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey. Kalau orang tu dia ada harta, dia ada duit, dia ada ilmu, jadi bayangkan pendapatan dia daripada duit dia, pendapatan dia daripada ilmu dia. Dalam waktu yang sama, dia pula ada anak yang soleh. Masya Allah, beruntung sungguh sahabat Sayyidina Muhammad. Ilmu ada, harta ada, anak yang soleh ada. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak yang soleh ni sebut yad'u lahu. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kita faham yad'u ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memberi makna istimrar, sentiasa, yang selalu mendoakan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukuplah doa tu, Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kilap doa lah waktu bila pun, mula dulu dengan doa Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mayang lepas kita doa lepas mayang sunat, sebelum nak tak doa-doa lain, doa tu dulu. Kalau 5 waktu kita semayang tu imam doa, kita aminkan. Berapa banyak sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita semayang sunat, tetap doa tu kita doakan. Jadi bayangkan apa yang diperoleh oleh mak dan ayah kita semua dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk dapat hari-hari doa anak yang soleh. Dia bila mana kita hidup ataupun kita mati, tak ada yang paling penting melainkan berdoa minta Allah ampunkan dosa kita. Ada banyak doa masalah Sayyidina Muhammad yang valid ketika hidup. Dalam semua doa yang valid hidup dan mati ialah doa minta Allah ampunkan dosa. Masalah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, maka kita harap selama kita berdoa pada mak ayah kita, sehingga menjelang masa kiamat, habis dah dosa mak ayah kita diampun oleh Tuhan. Faham tak? Kiamat lambat lagi. Soalan Sayyidina Muhammad, lambat ni, lambat lagi kiamat ni. Ustaz tu duk timur lambat kiamat, bukan dekat dah kah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dekat tu ialah masa pada sisi Allah.
Sisi kita lama, umur 79 pun, hidup 79 tahun pun, tu dia panggil lama. No, soalan saya contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab hari di sisi Allah, sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Tu yang katakan di sisi Allah memang sah. Di sisi kita lama. Umur 80 dah berasa duduk lama atas muka dunia ni. Lama dah duduk. Salah saya Muhammad, orang pun kata ni orang lama ni, jangan duk kata tua lah, lama. Makna apa? Lama. Lama dah duduk atas muka dunia. Jadi berapa tahun dah ayah mati? 10 tahun dah. Kiamat lambat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kajian yang saya tengok baru ni, orang buat kajian tahun 25 hingga tahun 35 tu masa kemarau panjang. Tahun 25 ni dipanggil di kajian yang dibuat pakai kaedah pengiraan moden. Jangka masa mengikut ilmu ahli dia. Tahun 25 hingga tahun 35 ni masa kemarau panjang. Saya takut masa tu masa Dajjal je. Sebab sebelum keluar Dajjal, masa sebelum keluarnya ialah 7 tahun kemarau. 1/3 daripada 10 tahun ataupun 7 tahun ni, 1/3 kurang hujan turun di muka dunia. Masuk 2/3 lagi kurang, hujan lagi kurang. Masuk tahun yang ketiga, 1/3 yang terakhir, hujan hampir-hampir tak ada. Kita takut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu kering semua sungai-sungai dunia ni, dia nak pi kepada kemarau hak panjang. Bukan lama dah. Tahun depan, tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu tuan-tuan, ramailah kematian. Bukan sahabat orang mati ramai. Tumbuh-tumbuhan mati, binatang-binatang mati. Jadi subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad, maknanya dunia ni dia bukan semakin baik dah, dia semakin buruk. Dia semakin buruk dunia ni. Jadi subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi dalam tempoh yang lama lagi kita kata ni. Jadi bayangkan, sementara nak kiamat pula dia tak berlaku kepada orang Islam. Kiamat akan berlaku kepada orang yang bukan Islam. Sebab orang Islam ni, selagi mana dia ada, seorang tu ada iman, akan datang sejenis angin yang bertiup, semua orang yang kena angin ni mati. Setiap seorang Islam yang ada iman, angin bertiup maka tumbang, mati. Ketika itu yang ada atas muka dunia ialah orang yang paling jahat, syirarun nas, orang yang paling jahat di atas muka bumi. Jahat pasal apa? Sebab tak kenal Tuhan. Allah tak pernah ada sebutan yang mereka pernah dengar dan pernah sebut dah. Berarti apa? Berarti masjid tak ada siapa dah yang menghidupkan. Tak ada Sayyidina Muhammad. Dia seumpama mesej yang dapat hari itu waktu Covid, masjid tak ada lawangan azan. Tak ada Sayyidina, orang tak ada sembahyang masjid. Masjid naik sawang, cicak penuh. Tak ada Sayyidina Muhammad. Tuhan dah ajak dah, nak bagi tahu dah atau masa esok, tak ada semua tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahfiz dah tak ada dah, masjid dah tak ada dah, surau dah tak ada dah. Hatta Mekah pun tak ada orang pi dah umrah ataupun haji, orang Islam dah tak ada dah. Dunia kosong daripada sebutan nama Allah. Lawangan azan dah tak ada dah. Tinggallah atas muka dunia ni orang kafir saja. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi berapa lama tu
mungkin 200 tahun, mungkin 300 tahun lagi. Soalan Sayyidina Muhammad lama tak? Lama. Tapi lama tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad selagi mana ada anak yang soleh yang doa kat dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi anak yang soleh pun mati dah. Habis. Waktu tu habis dah. Hatta wakaf yang kita wakafkan pun tak jalan dah. Ilmu yang manfaat yang sebelum tu orang ambil ilmu manfaat pun tak ada dah. Anak yang soleh pun tak ada. Sampai tahap tu. Waktu tu habis dah, tak ada dah. Tapi selagi mana masih belum sampai masa tu, maka nikmat tu dikecapi oleh orang yang duduk dalam kubur, terutama ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw waladin salihin yad'u lahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada tu pengumuman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan ada satu program daurah ni daurah tasawuf, iaitu bersekitar di bawah tajuk hati tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang akan diadakan di Dewan Masjid Al-Falah ni. Tarikh dia 29 dan 30 Oktober yang akan datang. Soalan Sayyidina Muhammad. Daurah ni dia berjalan Musalla ala Sayyidina Muhammad. Hari 29 tu mula dengan maghrib, kuliah pertama, kuliah isyak, Soalan Sayyidina Muhammad. Sebelum subuh, lepas subuh, duha 2 kali, Soalan Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir ialah sesi soal jawab lepas daripada soalan Sayyidina Muhammad, selepas daripada Zuhur, lepas tu habis. Mana 29 dan 30. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah tujuan utama daripada daurah ni ialah soalan Sayyidina Muhammad, kita bagi orang yang bercita-cita nak berjalan pada Allah. Jadi daurah ni pentinglah. Sebab jalan pada Allah ni adalah perjalanan hati kita dengan Tuhan. Daripada kita sedar wujud kita sampai kita hilang wujud kita. Seperti mana yang Tok Nali sebut, jaga-jaga merasakan diri kamu ada. Kemuncaklah tu. Maknanya jaga-jaga merasakan diri kamu ada. Maknanya siapa diperingatkan oleh Tok Nali? Sebab itu syirik khafi. Rasa diri ada tu syirik khafi. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak tahu sangat mana apa jalan step by step sampai diri hilang. Jadi daurah tu soalan Sayyidina Muhammad, kalau Allah izin sampai tahap tu lah, kecuali kalau Allah tak izin. Jadi kita daurahkan 7 slot untuk kita nak belajar jalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi saya dimaklumkan dewan tu boleh diisi 350 orang. 300 orang aja. Boleh diisi 300 orang saja. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya daurah tu bukan boleh dimasuki 300 ya. 300 saja yang boleh berdepan. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau tak mau berdepan, ikut live lah Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi ilmu ni tak boleh sembunyi, tak boleh buat sorok-sorok, tak boleh sakat-sakat. Dia kena buka. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, siapa yang nak berdepan, jadi 300 orang. Sama tak mau berdepan, jadi kita buat live masalah Sayyidina Muhammad. Jadi masalah Sayyidina Muhammad sebenarnya had berdepan ni dia kena banyak-banyak. Banyak-banyak tu sebab nak bagi siap asrama. Tu ya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina asrama tu 10 juta kat asrama. Jadi mana? Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad nak ambil sikit faedah wakaf tu. Tuan-tuan membeli, tuan-tuan masuk sambil wakaf lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Selagi mana berdiri asrama tu, selagi mana tak sampai masa tersebut tadi, jalanlah pala wakaf sampai hari kiamat.
insya-Allah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad tentulah tak sama di antara kita berdepan dengan kita tak berdepan, insya-Allah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kepada siapa-siapa yang nak bersama pada 29 dan 30 hari bulan, insya-Allah. Mudah-mudahan berfaedah untuk semua, insya-Allah, dalam jalan kita di akhir zaman ni. Kerana tidak ada ilmu yang paling berguna di akhir zaman melainkan ilmu ni, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa-siapa yang sallallahu alaihi Muhammad yang cadang untuk bersemuka, jadi ada penasaran kat sana, jadi di mana tu? Ada di luar sana, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah mudahkan kita untuk menjalin jalan pada dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. Boleh.